Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di Garasi TV, edisi petang, hari Sabtu. Apa khabar para Garasians? Apa khabar para top fan? Apa khabar para pembaca baru dan pembaca lama? Terima kasih kerana anda sudi dan support our business. Perjuangan kami, bisnes satu hal, perjuangan kami semua satu hal juga. Apabila anda menyokong Garasi TV dengan membeli produk-produk kami, sebenarnya secara tak langsung anda juga secara tak langsung lah memberi sokongan untuk kami terus bergerak ke hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kami di Garasi TV, kami tidak mempunyai funder. Funder. Banyak organisasi tak kira lah apa pun, media ke apa ke, dia ada funder, dia ada apa semua. Ada orang yang menyokong kerana bab kewangan ni penting tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan bahawa perjalanan sesuatu organisasi itu berjalan dengan teratur, nak bayar gaji-gaji staff apa semua kan. Kami berpeluang untuk berbuat demikian, untuk mendapatkan funder-funder, tetapi kami mengambil jalan yang mungkin agak jauh sikit ataupun agak sukar sikit berbanding duduk dan mendapat fund. Fund kami adalah datang 100% tuan-tuan daripada penjualan barangan dan produk-produk kami. Kenapa? Kerana untuk menjalankan ataupun untuk meneruskan streaming berkaitan dengan isu-isu ini, kita tidak boleh ada so-called, orang kata apa, kita kena bebas. Macam saya dan Tuan Haji Zainal, kami dah melibatkan diri dalam bidang kewartawanan ni almost lebih 20 tahun. Haji Zainal dah 25, 26, saya 22 tahun. Jadi banyak organisasi yang kami sertai itu, dia punya majority shareholder yang ada di antaranya dipegang oleh parti-parti politik tertentu. Jadi kalau ada sebarang isu tu, nak kupas dalam-dalam pun kadang-kadang organisasi ini ataupun orang-orang di atas ni dia fikir juga. Kan nak bagi kau-kau pun kita punya shareholder ni ni kan takkanlah nak hentam bos sendiri, lebih kurang macam tu lah. Jadi Garasi TV adalah satu platform di mana Haji Zainal mau menjadikan ia bebas. Bebas dalam arti kata lain, bebas untuk menyampaikan idea-idea, opinion ataupun kritis lah. Kritis. Bukan sangat menghasut, ataupun bukan orang kata nak tambah garam di luka ke apa, tak ada. Tapi lebih kepada kritis. Yang mana bagus, kita harus bagi kredit, kita bagi pujian. Yang mana yang tidak elok di mata kami, kita harus beri pandangan. Kita harus bersikap kritis. Sebab itu, dalam usaha untuk memastikan bahawa kita sentiasa kritis dalam satu isu itu, kita tidak boleh ada sebarang pihak yang berkepentingan. Sebab itulah, alhamdulillah, pendekatan kita ni nampaknya mendapat respon yang cukup hebat daripada tuan-tuan dan puan-puan. Ini kerana dalam tempoh hanya setahun lebih, Garasi menjadi trending, diperbualkan, isu-isu yang diutarakan ataupun opinion-opinion yang dilontarkan oleh Tuan Haji, alhamdulillah disambut dengan baik. Dan kita ni kalau nak diikutkan bukanlah satu organisasi besar. Kita baru setahun jagung lah istilahnya. Tapi alhamdulillah, maknanya daripada pihak bawah sampai ke peringkat Putrajaya pun mula memberi perhatian kepada Garasi. Ini terbukti apabila diam tak diam ramai tuan-tuan menteri golongan VVIP yang kita jemput datang ke Garasi. Menteri pun turun ke Garasi. Malah bekas Perdana Menteri sendiri pun, Tan Sri Muhyiddin Yassin pun turun ke Garasi. Walhal kalau ikutkan tu, beliau dah minta untuk hadir ke Garasi masa dia still in position lagi. Tetapi
orang kata apa, ketika itu kita merasakan bahawa belum sesuai kerana banyak benda yang kita fikirkan, tapi akhirnya kita beri peluang juga untuk beliau datang ke garasi. Nampak daripada orang layman sampai ke peringkat atasan pun dah mula memberi perhatian kepada garasi. One thing, bukanlah satu benda yang kita nak bangga sangat bila ada VVIP datang ni. Tetapi kita bersyukur kerana mereka nampaknya sama ada mereka bersetuju atau tidak bersetuju dengan pandangan editorial di garasi, tetapi alhamdulillah mereka willing untuk menyahut cabaran ataupun willing untuk bersemuka atau willing untuk menyatakan apa yang terpendam di dalam hati mereka. Walaupun kadang-kadang session tu agak panas juga. Kalau anda ingat beberapa bulan lalu ketika kita jemput Tan Sri Anwar Musa yang ketika itu bekas menteri, ketika itu Menteri Wilayah Persekutuan. Wah, agak panas juga session tu. At one time Tan Sri Anwar macam agak annoying dengan soalan yang dikemukakan oleh Tuan Haji, tapi akhirnya kita bersetuju bahawa we agree to disagree. Akhirnya walaupun nampak session tu macam tegang, tetapi alhamdulillah semuanya okey, dan Tan Sri Musa pun setuju bahawa kita harus meraihkan perbezaan pendapat selagi ia tidak menimbulkan fitnah ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Why not? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kewujudan garasi kafe yang dijangka dalam tempoh sebulan lah insya-Allah, kita merancang untuk membuat sesi yang lebih hebat so-called, ataupun lebih panas sedikit. Panas bukan dalam erti kata saja nak pancing view, tak ada. Tapi panas dari erti kata bahawa masing-masing meluahkan apa yang terpendam di hati masing-masing. Kita sedang merancang untuk menjemput lebih ramai tokoh-tokoh dalam pelbagai bidang. Sama ada dalam bidang politik ke, dalam bidang hiburan ke, dalam bidang ekonomi ke, untuk hadir dalam kafe kita itu. So dapatkan, nanti kita akan bagi tahulah. So dapatkan seat, kerana program-program itu kemungkinan kita buat eksklusif. Maknanya mungkin kita tidak akan share secara live di Facebook, tetapi anda yang hadir ke garasi kafe nanti akan dapat bersama. Contohnya saya beri contoh. Sepetang bersama Profesor Jomo Kwame Sundaram. Kan, seorang pakar ekonomi yang agak kontroversi sedikit. Ataupun mungkin kita bersama sepetang bersama Datuk Ayub Khan Maidin Piche. Kan. Ini semua nama-nama hebat ni yang kemungkinan akan mengisi slot-slot kita, di mana dalam garasi kafe nanti anda boleh lock, boleh hadir, boleh reserve seat. Anda boleh berhadapan sendiri dengan tokoh-tokoh tersebut. Anda boleh tanya sendiri dengan tokoh-tokoh tersebut. Anda boleh, kalau rasa nak kritik, anda boleh kritik secara berhadapan. Ini konsep kita. Kalau anda nak puji, anda boleh puji secara berhadapan. Kan? Seperti mana yang saya dan Tuan Haji pernah menemu bual tokoh-tokoh ini dalam garasi kafe nanti. Anda pula berpeluang face to face, kan, untuk bertemu dengan mereka, untuk menanyakan apa yang tersirat dan terpendam di dalam hati masing-masing. Itu dia. Tuan Haji Zainal, Jack dan juga Niza di garasi, sebenarnya selain daripada perniagaan asas kami ini, seperti mana yang tuan-tuan tengok, pakaian-pakaian yang kami jual ni, kami juga mempunyai satu impian untuk melihat Malaysia menjadi lebih baik dan lebih baik seperti mana impian tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cuma kami menggunakan medium kami lah. Tuan-tuan mungkin menggunakan medium tuan-tuan, tapi kami di garasi menggunakan medium tersebut. Kami menjalankan editorial, opinion dan editorial. Kita gabungkan sekali. Kan, satu yang mungkin belum ada lagi. Betulkan saya kalau saya salah. Belum ada lagi. Tapi kita mengambil inisiatif itu sendiri. Dan alhamdulillah, apa yang kami inginkan itu mendapat sambutan daripada anda di luar sana, para garasian. Kami hidup atau kami berdiri di sini adalah kerana anda semua. Anda yang sedang komen tu, top fan tu, anda adalah, orang kata, kami punya tulang belakang lah untuk memastikan perjalanan ini pergi dengan lebih jauh. Dan alhamdulillah,
banyak isu-isu terkini yang dibawa oleh Tuan Haji. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi di penghujungnya kita mengambil pendekatan bahawa we agree to disagree. Dan ada yang merasakan bahawa kita perlu buat dengan lebih baik dengan menjemput lebih ramai tokoh-tokoh untuk muncul di garasi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan terus menyokong kami melalui pembelian produk-produk kami, insyaAllah hasil daripada itu kita akan laburkan balik untuk mendapatkan mereka insan-insan yang lebih hebat untuk terus bersama kami. Kerana ya di penghujungnya kita juga mempunyai kos yang perlu kita tanggung, kos utility apa semua itu semua memerlukan duit, tetapi kita berjanji kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa kita akan terus kekal bebas, tidak dipengaruhi oleh sesiapa, tidak ditunjuk ajak oleh siapa, tidak ditunding jari oleh siapa. Tapi pada masa yang sama kita kena kami berjanji bahawa apapun yang kita buat sama ada dalam perniagaan ataupun dari segi operatorial kita tidak sama sekali melanggar undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh government. Sebab itu kita sangat menyanjung peraturan undang-undang yang dibuat oleh SKMM, Akta Rahsia Rasmi, Akta mesin cetak dan sebagainya. Kami mematuhi. Alhamdulillah kita ada background sebagai wartawan, kita tahulah what is do and don'ts. InsyaAllah kita akan praktikkan. Kita tak adalah orang kata bebas dalam arti kata wah suka hati je nak cakap apa. No. Semua yang kami perkatakan kita kaji dia punya sama ada ia dibolehkan ataupun tidak dibolehkan oleh undang-undang. Dan alhamdulillah so far walaupun ada kalanya kita agak kritis ataupun agak kritikal dalam sesuatu isu, tetapi alhamdulillah semuanya baik-baik belaka kerana kita pun tahu pengalaman lebih 20 tahun ni kita tahulah apa do and don'ts, dan di penghujungnya kita tetap menghormati the government of the day. Walaupun kita agak critical in certain parts, tapi kita menghormati the government of the day kerana itulah government yang dipilih oleh anda. Okey, alang-alang tu mungkin ada yang tanya apa depan saya ni. Saya ada kopi Wakmat tuan-tuan. Oh, anda boleh call Anda boleh call nombor ni 010-832-6345. 010-832-6345. Saya ni seorang peminat kopi. Sekejap saya minum sekejap. Dan kopi Wakmat ni memberi saya signal bahawa saya sebenarnya sedang minum apa itu kopi yang sebenarnya. Kalau saya pergi ke 7E ke apa, KK Mart ke, yang kita tengok banyak kopi-kopi, saya tak nak sebut lah apa brand, dia lebih pada manis je tuan-tuan. Lebih pada manis je. Kopi tu alah ujung-ujung je rasa kan. Tapi Wakmat ni dia punya kopi ni kan. Kalau tuan-tuan jenis kaki kopi, tuan-tuan boleh tahulah inilah yang dikatakan kopi. Dia manis dia boleh pilih, ada yang manis, ada yang black coffee. Yang saya minum ni black coffee ni, no sugar ni, berdengung kepala otak tuan-tuan. Tapi dia memang kalau peminat kopi, inilah kopi yang kita cari, Wakmat. Wakmat kopi ni sekali lagi boleh cari di 010-832-6345. Boleh pergi ke Facebook dia orang apa semua, Insta ke apa ke, cari Wakmat Coffee. Kalau tuan-tuan nak rasa apa yang saya minum ni, tuan rasalah. Kalau tak berdengung kepala otak tu bukan Wakmat Coffee lah. Memang best. Alright. Intro panjang pula dah. Sebenarnya kalau ikut tajuk kita pada petang ni, saya mendapat banyak permintaan sebenarnya. Sebab diorang kata, saya ni lain bila masuk ke garasi. Kerana saya lebih dikenali sebagai wartawan jenayah, betul. Memang saya agak lain di garasi. Tuan-tuan tengok saya interview komposer lah, artis lah apa. Sebenarnya itu satu dunia yang asing sebenarnya tuan-tuan. Kan? Saya tak pernah pun dalam sepanjang kerjaya saya bergelumang dalam dunia yang lain daripada jenayah. Saya menjadi wartawan jenayah boleh dikatakan daripada hari pertama saya masuk terjun ke dalam bidang kewartawanan. Di garasi inilah saya mulalah orang kata nak tengok dunia sikit, nak jumpa artis sikit. Wah, teruja tu jumpa artis kan. Lama ni kita kat scene-scene pembunuhan lah, scene-scene rompakan dan sebagainya.
Jadi pengalaman saya kalau tuan-tuan tengok di garasi ni benda baru sikit tau. Benda yang baru sikit saya buat. Benda yang tak pernah saya buat sebelum ni. Sebelum ni yang artis-artis yang kita interview, yang saya jumpa yang buat show ni, saya tengok dekat akhbar je. Ataupun kita dengar kat radio je. Di garasi ni lah baru saya first time saya jumpa artis lah, jumpa komposer lah, sesuatu yang di luar bidang saya. So, ramai yang kata, SK, why not you share pengalaman you selama ini dalam dunia jenayah, sebab kita nak jenayah ni, kita nak lah cerita lah apa-apa kes yang besar-besar ke apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan. Itu saya nak bagi tahu. Saya suka untuk berkongsi benda-benda tu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Memang banyak yang saya nak keluarkan lah. Cuma satu benda ya tuan-tuan saya nak bagi tahu. Budaya kita lain. Budaya kita, especially orang Melayu kita, orang Islam kita, kita jadi sedikit kesukaran kat situ sebab kebanyakan kes-kes yang saya buat liputan adalah melibatkan pembunuhan, kes-kes yang melibat kes-kes sensasi, skandal seks dan sebagainya, which is agak tabu dan tidak elok lah kalau kita sebagai orang Islam, istilah dia mendedahkan aib ni satu benda yang sangat saya pegang daripada dulu. Jadi untuk menceritakan kembali kes-kes sebegini tuan-tuan, kalau macam kes rompakan tu bolehlah saya share sikit-sikit, tapi kalau kes pembunuhan ngeri ni, tuan-tuan tahulah, yang mati tu yang matilah kan, yang mati tu dah pergi, tetapi keluarga, air muka, aib apa semua tu saya kena pertimbang kan. Itu yang jadi pertimbangan saya kalau nak cerita bab-bab jenayah ni. Boleh je kalau nak naik rating garasi, hari ni saya beritahu, hari ni kita akan cerita skandal seks bla 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 bla. Saya rasa meletup garasi. Rating dia memang gila-gila lah, tetapi bukan itu yang kita cari. Dan kita kena ingat apa yang kita katakan itu akan dipertanggungjawabkan juga apabila kita tak ada nanti. Itu satu. Yang kedua, bila bercakap tentang kes jenayah ni tuan-tuan, dia melibatkan fakta. Fakta. Terutama apabila kes tu dah masuk ke dalam mahkamah. Kita tidak boleh lari daripada fakta tu. Kan, kadang-kadang semasa pembunuhan ataupun masa mula-mula kes tu, masa kita buat liputan tu, dia lain. Masa masuk mahkamah tu, rupanya cerita dia jadi lain. Contohnya senang macam inilah. Ada banyak keadaan, contohnya kes pembunuhan, apabila berlaku, kita pun buat liputan. Masa mula-mula tu cerita dia lain. Contohnya, seorang suri rumah ditemui mati dalam keadaan bogel di sebuah rumah di perkampungan sekian-sekian. Masa wartawan sampai masa mula-mula kejadian tu, kami sampai lah yang si suami ni pun ya-yalah teriak. Siapalah bunuh bini aku ni? Macam-macam kan. Tetapi di penghujungnya, dah masuk mahkamah, baru kita tahu yang bunuh tu, suspek dia adalah si suami tu. Nampak tak? Jadi, bila kita tak boleh, bila nak ulas kes jenayah, kita tak boleh hanya suka hati hentam kromo saja. Sebab di penghujungnya kita kena ikut fakta yang dikemukakan di mahkamah. Banyak keadaan tuan-tuan dan puan-puan. Kes-kes yang melibatkan kematian suri rumah ni, mula-mula tu ya-yalah yang si suami ni menjerit, siapalah yang bunuh bini aku, siapa yang sanggup rogol dia. Rupa-rupanya yang teriak lebih itulah pembunuhnya. Nampak tak? Begitu juga dalam kes-kes yang melibatkan seksual, rogol, rumah mahram apa semua ni. Ya buat laporan polis, anak saya kena rogol lah apa-apa semua. Akhirnya di penghujungnya bila pergi mahkamah, rupa-rupanya dia sendiri yang rogol. Kan? Dan bila benda-benda ni semua nak sebut balik, nak share balik pada tuan-tuan dan puan-puan, dia melibatkan aib. Dia melibatkan air muka. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, dalam kes-kes, saya bagi contoh sumbang mahram. Tuan-tuan perasan tak, kalau ada kes-kes rogol, sumbang mahram apa semua ni, bila keluar dalam TV, kita akan blur ataupun tutup muka suspek. Masa tu ramailah yang komplain lah kan. Apa ni TV ni, saja pergi tutup muka suspek. Tunjuklah kita nak tengok muka perogol tu.
Tetapi tuan-tuan tahu tak, dengan mendedahkan muka suspek, contohnya dalam kes sumbang mahram, automatically orang akan tahu siapa anak dia yang kena rogol. Kita hanya baca nak tengok muka suspek ni. Kita nak tengoklah lelaki binatang, bernafsu buaya apa semua kan. Kita nak tengok muka dia. Kan? Tapi tahu tak, dengan mendedahkan muka dia dalam kes sumbang mahram, automatically jiran, masyarakat di tempat tu akan tahu siapa anak dia yang jadi mangsa kerakusan bapak dia itu. So banyak benda yang saya boleh cerita tuan-tuan. Saya memang mendapat permintaan untuk cerita. Tetapi itulah benda-bendanya yang saya sendiri personally, saya terpaksa fikir dekat 10 kali. Tapi kalaulah benda tu boleh dijadikan pengajaran, Alhamdulillah. Tapi saya takut benda tu bukan jadi pengajaran, tapi lebih pada sensasi. Benda tu yang kita risau, kerana niat kita tu bukan nak sensasi, tapi kita nak bagi pengajaran pada public, nak share information. Tetapi manusia melihat benda tu secara macam-macam sudut dan perspektif. Baik, kalau bercerita tentang wartawan jenayah, tuan-tuan, saya nak share pengalaman saya ni sebenarnya tak jauh lagi pun mana-mana wartawan jenayah di Malaysia. I'm talking about di Malaysia. Lebih kurang lah melalui apa yang saya lalui lah. Tak kisahlah dia berita harian ke utusan ke TV3 ke sama je. Okey. Ada yang soalan yang paling famous saya tanya, macam mana boleh jadi wartawan jenayah? Apakah kriteria dia? Adakah orang nak jadi wartawan jenayah ni kerana muka kena garang ke, ada scar ke, ada macam Farouk ke apa ke kan? Ada soalan macam-macam, pelik-pelik saya terima ni. Okey, saya nak share sikit lah alang-alang ni. Pukul petang-petang Sabtu ni, tuan-tuan pun tengah relax apa Ada ke view kita tak? Oh, okey. Kan relax-relax, tuan-tuan mungkin ramai yang keluar jalan-jalan dengan keluarga ke apa ke, tak apa. Bagi yang ada ni saya nak share sikit lah. Saya nak share sikit pengalaman jadi wartawan jenayah ni. Baik. Saya mula memasuki bidang kewartawanan ni kira-kira 21-22 tahun lepas. Ketika itu kita tak boleh tahu. Bila kita masuk je satu-satu organisasi media tu, kita nak request. Cik, saya nak jadi wartawan hiburan sebab saya nak kenal artis. Cik, saya nak jadi wartawan ekonomi sebab saya nak kenal tokoh-tokoh korporat. Cik, saya nak jadi wartawan jenayah sebab saya nak masuk operasi maksiat. Dia tak boleh macam tu. So, istilah dia mula-mula bila kita jadi wartawan ni, proses menjadi seorang wartawan. Mula-mula kami akan dipanggil wartawan kadet. Maknanya belum wartawan betul lah. Maknanya masa tu cap jari belum kering lah istilahnya. Dia panggil wartawan kadet. Di mana semua wartawan ini, dia perlu untuk duduk di meja-meja. Di syarikat akhbar, dia panggil meja. 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 Tapi istilah dia ibarat department lah. Tapi kami tak panggil department, kami panggil meja. So, bila mula-mula masuk jadi wartawan ni, macam saya, Haji apa semua, kami akan ditempatkan rotation. Kita akan ikut giliran. Minggu ni ataupun sebulan ni kami kena duduk di meja luar negara. Kalau duduk di meja luar negara ni banyak terlibat dengan translate lah, kena apa berita-berita terkini luar negara, kena standby tengah malam apa semua, itu di meja negara. Kemudian kami akan rotate pula ke meja hiburan. Kemudian kami akan rotate pula ke meja AM. Meja AM ni meja paling besar dalam suatu organisasi akhbar. Kerana dia meliputi berita-berita berkaitan politik, isu-isu semasa, itu meja AM. Kemudian dia mungkin kena pergi ke meja ekonomi, jenayah dan macam itulah. Jadi semua wartawan kena merasa duduk di meja masing-masing, di meja-meja yang saya sebutkan tadi. Kerana di situ kita akan tahu cara untuk menulis berita-berita tentang sesuatu isu. Nampak aja benda ni sama tuan-tuan, tapi cara penulisan tu berbeza tau. Nak tulis ekonomi ni bahasa dia agak lain tau, cara dia lain. Di jenayah cara dia, tulisan dia lain. Walaupun kita duk baca paper tu macam tak nampak apa kan, sama je, tapi sebenarnya lain. Istilah-istilah tu kena tahu. Apatah lagi mereka yang duduk di meja mahkamah, lagilah. You tahulah bahasa mahkamah ni ada yang disadurkan dari bahasa Latin, bahasa Inggeris dan sebagainya.
Begitu juga dalam ekonomi, dia kena tahu apa itu bulls, apa itu bear, macam-macam lah. Kan istilah-istilah korporat, security commission dan sebagainya. Jenayah pun macam itu juga, dia kena tahu juga apa yang dimasukkan dengan motif, pangkat-pangkat anggota polis, rela, semua dia kena tahu. So di situlah kita akan mula rotate, sekejap sana, sekejap sini, sekejap sini. Pada masa yang sama, ketika itulah ketua-ketua meja ataupun editor-editor ataupun orang-orang kanan di jabatan pengarang tu, manager-manager, chief editor, di situlah dia akan mengenal pasti bakat seseorang wartawan ataupun minat seseorang wartawan. Daripada itulah kita boleh identify dia punya kecenderungan tu di mana. Sebagai contoh, yelah, bukan semua yang kita buat tu kita minat kan. Contohnya saya pernah duduk di meja ekonomi. Saya nak cerita sikit. Bila duduk di meja ekonomi ni, banyak benda best dan banyak benda yang bagi saya lah. Bagi saya agak membosankan. Yang bestnya kalau kita duduk meja ekonomi ni, kita boleh pergi function-function di hotel 5 star, 6 star, boleh dapat peluang melancong ikut rombongan perniagaan ke Eropah dan sebagainya. Syok, memang best. Bagi function ekonomi ni tuan-tuan, wartawan dengan juru gambar ni kalau balik kosong tu bukan pergi function ekonomi lah. Ada je souvenir kan ni. Souvenir pun, souvenir hebat-hebat lah. Terutama kalau syarikat-syarikat giant, korporat, Petronas ke apa semua, wartawan dia kalau pergi cover liputan dia orang balik bawa souvenir yang best-best lah. Kan orang kata apa, yang cantik-cantik lah, boleh buat perhiasan rumah lah istilahnya. Lepas tu function-function ekonomi ni selalunya dibuat di hotel-hotel, di tempat-tempat yang sejuk kan bab tu memang best. Tapi bab yang membosankan saya sikit adalah kerana istilah-istilah dia dalam tu. Saya pening juga. Kan macam mana orang kata apa, laporan ekonomi suku tahun lah, laporan ekonomi 6 bulan pertama lah, apalah apa, buku prospektus tu yang kita dapat tu, itu bukan senang tu, bukan sehari dua tu, nak kena belajar. Jadi bagi saya saya tak mencabarnya dari sudut tu. Wartawan ekonomi dengan marah ni. Okey. Saya tidak melihat itu satu yang best kan kemudian di meja hiburan. Meja hiburan ni ramai orang tak tahu sebenarnya tuan-tuan, kerja wartawan di meja hiburan ni pun, ya Allah, susah tuan-tuan. Nak tahu sebab apa? Kerana nak berhadapan dengan karena artis yang 1001 macam perangai ni tuan-tuan, bukan senang lah. Kalau tuan-tuan tak ada kesabaran yang tinggi, memang tuan-tuan berhenti kerja hari tu juga. Betul. Bukan mudah kalau jadi wartawan hiburan ni. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan sedap dia ialah dapat pergi jumpa artis, dapat pergi konsert free, dapat pergi tengok wayang free. Itu dia punya sedap dia lah. Tapi dia punya tak sedap tu pun banyak tuan-tuan. Contohnya kalau nak buat photoshoot di studio, tuan-tuan nak kena cari baju, nak kena cari makeup artis, nak kena liaise dengan PR manager artis. Bila tarikh dah booking studio, artis pula lambat. Kalau setakat lambat tak apa, tak datang terus pun ada. Itu belum lagi bab-bab gosip kang salah tulis kena saman. Bukan senang tuan-tuan duduk di meja hiburan. Nampak macam best ya, nampak kena artis tu panggil dia, bila birthday je artis bagi kek apa semua. Itu dia punya shock dia. Dia punya kerenah dia pun, ya Allah. Jadi saya memang rasa saya tak sesuai duduk di meja hiburan. Di meja saya teruslah bila saya dapat peluang duduk di meja jenayah. Okey, duduk di meja jenayah. Masa itulah saya mula rasa, inilah cabaran dia. Nak jadi wartawan best ni macam mana pun kena duduk di meja jenayah. Jadi bila saya duduk di meja jenayah, saya ni tak suka duduk office. Selalu kalau orang kata kalau kes-kes yang macam kemalangan jalan raya kalau melibatkan 1-2 kematian ni, selalunya kita tak buat, sama ada kita buat coverage ataupun kita tak keluar pada office pun, kita boleh dapat gambar apa semua kan. Tapi saya ni jenis excited, budak baru kan bila duduk di meja jenayah ni, pantang ada kes je saya nak turun. Kan, sampai pernah wartawan sini yang cakap, kau tak penat ke? Kan, keluar masa kebakaran, especially kalau kebakaran. Tuan-tuan tahulah kalau kebakaran ni dengan panas dia,
Kena pula tengah-tengah hari Rembang, masa itulah kilang tu terbakar ke, rumah tu terbakar. Kan? Nak pergi, nak tunggu. Oi, lama. Tapi saya rasa inilah bidang yang saya cari. Kan Tapi saya takut nak beritahu pada bos saya. Bos, saya nak duduk jadi wartawan jenayah, saya tak nak pergi tempat lain. Tak boleh. Sebab kita tak boleh suka-suka hati je request. Saya nak jadi wartawan hiburan, saya nak jadi wartawan politik. Tak boleh. Sebab macam saya kata tadi, minat tu ditentukan. Minat tu satu hal. Tetapi akhirnya ia akan ditentukan oleh editor-editor yang bertugas. Okey. So, bila saya duduk di meja jenayah, saya nampak, inilah dunia kewartawan yang sebenarnya. Itu bagi saya lah, kan? Bagi saya lah. Sebab, dia berbeza dengan meja-meja lain. Di meja jenayah ni, kita bukan spoon feed tau, ataupun bukan kita ni diberikan berita. Kita kena cari berita. Ini bagi saya satu cabaran. Kalau di meja-meja lain, kita pergi sidang akhbar, semua dah ada depan mata. Ada press release-nya, kan? Ada, semua dah komplit, dah pergi-pergi, semua masa pendaftaran tu dah dapat dah. Ini gambar, ini cerita, ini. Jadi, balik, orang kata susun-susun, type je. Tapi meja jenayah ni dia bukan macam tu. Sidang akhbar mungkin ada, tapi tak banyak. Tak banyak. Yang banyak adalah kejadian-kejadian di lokasi yang memerlukan kita pergi, kita macam-macam kerja kita nak buat. Baik. Meja jenayah ni tuan-tuan, dia cabaran dia bukan hanya ketika jenayah itu terjadi. Tetapi juga selepas itu, pasca kejadian itu. Kerana tuan-tuan, kita ni organisasi media ni, memang kami ni kawan lah. Orang Berita Harian, kawan dengan utusan-utusan, kawan dengan NST lah, Fincu Jipun, Malaysia Nanban, Tamil Osai. Tetapi dari segi kerja, kita adalah pesaing. Kat luar ni boleh minum sekali ni, tapi bila dah masuk kerja, kita bersaing. Sebab masing-masing akhbar, masing-masing syarikat media, dia nak orang kata apa, eksklusif. Dalam media ni dia panggil berita scoop. Berita scoop ni di mana kita saja dapat, orang lain tak dapat. Itulah yang menentukan bagus atau tak bagusnya seseorang wartawan itu. Tak kira lah meja mana pun. Berita scoop dan eksklusif, bos memang minta. Contoh, seorang lelaki berjaya ditembak mati dalam satu kejadian rompakan. Benda itu semua paper ada. Harian Metro ada, Berita Harian apa semua ada. Tetapi nak tahu hebatnya tak hebat seseorang wartawan itu, dia ada sesuatu ekstra daripada kejadian tu. Kalau paper lain tulis seorang lelaki ditembak mati, tapi akhbar tu pula tulis seorang lelaki bekas pensyarah universiti ditembak mati. Nampak tak? Dia ada ekstra pula. Itulah yang menentukan kehebatan seseorang wartawan itu. Dan nak dapat maklumat tu bukan senang tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita perlu kontak yang cukup rapat dengan pegawai-pegawai polis, dengan orang kat bawah dan sebagainya. Bukan senang. Dan ramai orang ingat jadi wartawan jenayah ni adalah cerita jenayah saja. Tidak tuan-tuan. Meja jenayah ni meja yang besar, departmen yang besar. Sebab selain daripada membuat liputan kes-kes jenayah, dia juga terlibat dalam membuat liputan kes-kes yang melibatkan natural disaster. Contohnya tanah runtuh, banjir. Banjir yang kita tengok ni, wartawan jenayah lah yang paling sibuk. Okey, banjir. Juga berita-berita mengenai hal ehwal ketenteraan. Function TUDM, tentera darat, apa semua itu pun di bawah meja jenayah. Function-function yang melibatkan pasukan beruniform yang lain, akademi APMM ke JPAM ke rela apa semua, dalam erti kata lain, apa saja berita yang berkaitan dengan badan beruniform ni juga tertakluk di bawah tanggungjawab meja jenayah. Begitu juga kalau berlaku apa-apa kejadian di luar negara yang melibatkan natural disaster ni. Contoh tsunami di Aceh, gempa bumi di Iran, tanah runtuh di Filipina, gunung berapi di Indonesia, juga adalah tanggungjawab meja jenayah.
Okey. Kadang-kadang orang kata, ini berita tentera ni pasal apa? Wartawan jenayah. Kami bukan buat jenayah. Jangan salah faham. Bila kata berkaitan apa saja dengan badan-badan beruniform apa semua tu, dia juga di bawah tanggungjawab meja jenayah. Dan meja jenayah juga dia ada shift di sebelah malam. Kami ni di syarikat akhbar, majoriti syarikat akhbar, kecuali Harian Metro lah. Harian Metro dia operate 24 hours. Kami sebab pukul 12 malam je kilang dah start cetak akhbar. Jadi kita ada shift di sebelah malam untuk standby. Contoh kalau di utusan, kami ada shift pagi, shift petang dan shift malam. Shift malam berakhir pukul 3 pagi. Kenapa? Kerana selalunya ada operasi-operasi yang dibuat oleh pihak berkuasa di sebelah malam. Contohnya operasi pelacuran, operasi maksiat, operasi narkotik, serbuan disko, Sikatan Jalan Raya, semua di sebelah malam. Jadi kita kena ada mereka yang shift di sebelah malam. Jadi kami sibuk lah sampai malam. Dan kami dapat allowance lah. Allowance tambahan. Di utusan dulu, wartawan jenayah, dia ada allowance tambahan. Sebab apa? Dia terlibat kerja sampai pagi dan sebagainya. Satu lagi, jenayah ni tuan-tuan, dia satu-satu kes tu, dia orang kata apa, mengambil masa yang lama untuk kita berada di tempat kejadian. Jadi bukan semua orang sanggup jadi wartawan jenayah ni, bukan sebab apa? Sebab penat. Kerana contohnya saya ambil satulah kes pembunuhan. Bila berlakunya kes pembunuhan tu, kita kena pergi satu hal. Lepas tu nak tunggu pula IO menjalankan siasatan, nak tunggu pula pegawai-pegawai polis datang turun apa semua, nak bagi statement tu, dia mengambil masa yang lama. Kadang-kadang kita tersadai, istilah ada bersidai lah. Bersidai di lokasi tu kadang-kadang sampai 1 hari suntuk pun tak dapat berita lagi. Kadang-kadang kejadian tu berlaku 7 pagi. Sampai 8 malam pun tak dapat lagi apa sebiji butir pun tak tahu. Yang kita nampak Land Rover polis je keluar masuk. Dalam kes pembunuhan Atan Tuya contohnya. Punyalah lama kami menunggu sebab ialah kes complicated kan. Kes bom sana lah apa semua. Bersidai masing-masing. Peluh ni jangan cakap lah. Bau masing-masing jangan cerita lah. Begitu juga kalau kes kebakaran. Kes kebakaran yang satu badan lah orang kata bau asap. Masih bro. Satu badan lah berbau asap ni. Kes pembunuhan yang jumpa mayat reput ni apatah lagi lah. Kadang-kadang tu, bukan kadang-kadang lah. Kalau kita cover lah kes-kes yang jumpa mayat reput apa semua ni, badan kita ni, baju ni tak boleh pakai lah. Berbau melekat habis. Habis kita sehari suntuk duduk kat situ kan jadi memang bukan mudah lah. Bukan mudah dari segi macam mana tau. Dia jadi penat dia kat situ. Ada soalan ke apa-apa sebelum saya pergi? Okey. Ya. Ni saya cerita very general lah sebab apa cabaran-cabaran di meja jenayah tu. Itu saya kata tadi dari segi ketika kejadian. Cabaran seterusnya adalah selepas kejadian. Sebab bos nak tahu, semalam yang kes bunuh tu siapa suspek dah berapa tangkap macam mana perkembangan contoh kes Long Tiger lagi lah contohnya. Melaporkan Long Tiger tu satu hal. Lepas tu nak tahu bila Long Tiger kena tangkap tu satu hal. Anda bayangkan dalam kes Long Tiger ni, bayangkan dalam banyak-banyak syarikat media tu, organisasi media tu, satu media ni boleh terlepas pula yang cerita Long Tiger ni berjaya ditangkap. Tak keharu. Mampus kita wartawan jenayah kat situ. Mampulah kena maki. Dunia kewartawanan ni kasar tuan-tuan. Bos-bos dia ni setakat maki ke. Kalau dulu style typewriter kan, jenis koyak-koyak kertas je. Kalau tuan-tuan tengoklah dalam filem-filem lama, kalau cerita pasal wartawan tu, editor dia main koyak kertas baling dalam tong sampah. Itu cerita betul tuan-tuan. Macam zaman saya ni dah masuk era komputer dah. Tak adalah main koyak-koyak kertas. Tapi saya pernah kena baling buku lah. Maki hamun ni jangan cerita lah. Dunia
kewartawanan ni memang orang kata kejam lah istilah dia. Sebab tu kalau tak ada hati kering, tak ada orang kata apa, kalau jenis kuat sentap sangat pun tak boleh dia wartawan ni. Sebab kita memang diajar untuk agresif, apatah lagi dalam untuk mengejar cerita-cerita ni kan. Sebab tuan-tuan kena ingat, berita-berita jenayah sebenarnya banyak menyumbang kepada sale sesebuah akhbar. Sebab orang nak baca, orang suka baca. Orang boleh cakap apa saja, ya apalah cerita-cerita ni, tapi orang nak baca. Sebab tu setiap hari dalam meeting petang-petang kita ada meeting. Ketua-ketua meja ni, ketua meja jenayah, ketua meja luar negara, apa semua akan meeting untuk menentukan apa yang nak kita dimuatkan dalam muka hadapan sesuatu akhbar ataupun front page. Front page sangat penting kerana ia adalah faktor jualan sesebuah akhbar tu. Jadi di sinilah berita jenayah akan menjadi taruhan. Setiap petang ketua pengarang akan tanya ketua meja jenayah. Okey, Syaril, saya pernah menjadi Okey. Ketua macam saya pernah jadi timbalan ketua meja jenayah. Jadi ketua pengarang akan tanya, Syaril, apa cerita menarik hari ni? Kan? Kalaulah hari tu tak ada cerita menarik, confirm bos saya akan maki saya lah. Korang ni mula ke? Takkanlah tak ada cerita apa, tak ada apa-apa. Macam mana nak jual paper ni? Jadi kami kena, orang kata follow up. Follow up tu penting. Contohlah, kalau saya cover kes pembunuhan Kenny Ong tempoh hari dululah. Jadi bos akan tanya, apa feedback Kenny Ong? Kenny Ong ni kena bunuh sebab apa ya, apa semua. Jadi kerja dia banyak, bukan hanya sekadar nak melaporkan tentang sesuatu kejadian. Ada juga tadi soalan ada Nizar tanya saya, saya dapat soalan, ada tak ancaman-ancaman? Itu biasalah tuan-tuan. Kita melaporkan benda-benda yang tak elok ni, of course orang yang buat benda tu akan rasa tak sedap duduk. Contohnya bila kita melaporkan kes video, kedai video ke, sindiket pelacuran ke, kalau kita buat serbuan di tempat-tempat disko, dangdut dan sebagainya, sudah tentu orang yang di belakang tu diorang tak puas hati lah. Ancaman ni biasa tuan-tuan. Ada yang pernah, wartawan kita yang pernah dapat peluru, dihantar peluru ke pejabat pun ada. Ugut telefon ni jangan cerita lah. Lu datang sekali lagi orang punya tempat orang kasi potong. Itu biasa tuan-tuan. Tapi bukanlah kita ni berani sangat. Tapi maknanya itu dah jadi asam garam. Ancaman-ancaman ni dah jadi asam garam lah dalam kehidupan seorang wartawan jenayah. Tetapi Alhamdulillah lah, pada lama saya menjadi wartawan jenayah ni, saya tak dengar lagi lah kawan-kawan saya atau saya sendiri orang kata apa, dicederakan ke atau apa ke kan. Alhamdulillah lah. Tapi ancaman tu biasa. Kena pukul pun biasa. Saya pernah kena pukul tuan-tuan. Ketika kita buat operasi serbuan pelacuran di Bukit Bintang. Kalau tuan-tuan perasan KFC Bukit Bintang tu, depan tu lah saya kena belasah. Tapi bukan belasah macam mana. Sebab ketika itu tengah kita buat liputan, bila polis nak tangkap bapa ayam kat situ, saya kebetulan berdiri betul-betul sebelah bapa ayam tu. Jadi dia swing saya lah kan. Dia swing saya lah. Kita pun gunalah apa yang kita ada kan. Silat kuntau apa semua. Tapi merasa jugalah penumbuk kan. Merasa jugalah ditumbuk. Kan. Setakat tu je lah. Tak adalah orang kata apa, benda-benda yang pelik-pelik. Tapi ancaman apa semua tu memang ada. Saya nak nafi pun tak boleh. Sebab kalaupun bukan saya yang terima, kawan-kawan saya pun ada juga yang terima. Kena maki hamun ni jangan ceritalah. Especially kalau kita ikut polis buat serbuan di kelab-kelab malam, di disko-disko ataupun di tempat-tempat dangdut semua tu, kan dia orang ada bonza-bonza dia orang kan. Bila dia orang nampak aja polis masuk dan juga ada media masuk, ada yang terajang kita daripada belakang, ada yang rampas kamera, pecahkan kamera. Itu benda yang biasa berlaku. Begitu juga kalau kita buat liputan dalam kes di mahkamah. Di mahkamah bila kita bawa suspek tu ke mahkamah. Suspek ni bila dia nampak kamera je ada dua.
Pertama dia akan tunduk gila-gila lah OKT ni. Dia akan tunduk gila-gila. Takut gambar dia dah rakam. Tapi ada satu keadaan juga di mana betul-betul OKT ni betul-betul perangai memang orang kata hauk lah kan. Dia selamba je, dia terajang je. Kalau kamera depan dia tendang kamera, pecah kamera, tumbuk fotografer. Itu benda-benda biasa. So kalau anda tanya kami, anda tanya saya apakah orang kata apa ancaman-ancaman yang diterima sepanjang menjadi wartawan jenayah ni, nak kata tak ada langsung tu memang membongak sangatlah, memang ada. Tapi nak kata ada tu ada, tapi dia tak adalah banyak macam kita ni. Alhamdulillah kita ni dalam Malaysia ni tak adalah macam Brazil, tak adalah macam di Filipin, Mexico. Di sana wartawan ni memang antara orang kata target utama sindiket penjenayah lah, untuk dibunuh, dicincang, dipenggal kepala itu standard. Tapi di Malaysia ni alhamdulillah lah, orang kata apa, tak adalah sampai ke peringkat tu. Cuma kita kena hati-hati kerana banyak juga wartawan yang ditangkap lah kerana orang kata apa, melanggar akta, macam-macam akta lah. Contoh dalam kes-kes penculikan, ada juga wartawan yang ditangkap dan dituduh di mahkamah kerana penculikan adalah satu kes sensitif. Kalau kita membocorkan maklumat-maklumat tertentu sehingga menyebabkan mangsa dibunuh oleh sindiket penculik ni, maknanya kita kena bertanggungjawab lah. Ada rakan wartawan saya yang dihadapkan ke mahkamah itu. Dan yang paling kita kena hati-hati adalah risiko saman fitnah. Ini kena hati-hati. Sebab itu bila kita membuat satu-satu laporan penyiasatan dan sebagainya, kita kena betul-betul ada bukti yang kukuh dan munasabah untuk mengelakkan diri daripada disaman oleh pihak-pihak tertentu. Kita pun tahu banyak syarikat akhbar ada kes saman yang jumlah dia bukan sikit tuan-tuan, berjuta. Kan? Jadi kadang-kadang tu kita terpaksa, selagi kita tak dapatlah satu maklumat yang konkret dan apa, kita terpaksa tidak melaporkan kes itu untuk mengelakkan risiko saman. Unless kita mempunyai bukti yang kukuh, kita boleh bela diri kita di mahkamah kalau kita disaman. Itu antara risiko menjadi wartawan jenayah dan jadi wartawan apa-apa pun. Pertama, risiko dari segi fizikal, maknanya ditumbuk, dihantar peluru, diancam sebagainya. Yang kedua, risiko saman pun kita kena aware. Sebab itu sebagai editor jenayah, saya cukup particular. Kalau ada anak-anak buah saya hantar berita, saya akan tengok. Kalaulah dia kata menurut sumber. Saya paling takut kalau anak buah saya hantar story, dia tulis itu menurut sumber. Sebab bila kata menurut sumber ni, maknanya sumber tu boleh carry weight atau tidak. Menurut sumber ada satu banyak kedai-kedai video haram yang tumbuh bak cendawan di kawasan sekitar Damwangi contohnya. Kan? Jadi sumber ni maknanya orang tu dia tak nak reveal diri dia lah. Tapi dia cerita kat wartawan tapi dia tak nak dedahkan diri dia. Ataupun Ali bukan nama sebenar. Saya cukup takut bab tu. Sebab apa? Kalau berlaku kes saman contohnya, mana saya nak cari Ali tu? Kan Ataupun kalau berlaku kes saman, macam mana saya nak cari sumber tu? Sebab tu, bila wartawan saya balik bawa cerita-cerita yang menurut sumber, dia yang enggan dikenali, saya akan betul-betul, saya lebih suka spike ataupun buang je cerita tu daripada siarkan di akhbar. Kerana kalau jadi berlaku apa-apa, saya tak tahu sama ada yang dikatakan sumber tu dia nak mengaku ataupun tidak. Itu saya cukup hati-hati. So kalau tanya, sekali lagi kalau tanya kalau pasal risiko tu tak ada. Tapi alhamdulillah lah setakat ni di Malaysia belum ada lagi lah wartawan yang dibunuh. Na'udzubillah, minta-minta memang tak ada lah. Kan, tapi setakat ancaman tu sikit-sikit tu, itu orang kata Allah bisa tegal biasa. Jadi kat situlah cabaran untuk menjadi wartawan jenayah ni. Kerana bila kita jadi wartawan jenayah, kita mempunyai risiko. Kerana kita terlibat dalam kes-kes yang besar, risiko disaman contohnya kan. Jadi kena hati-hati. Ada soalan lagi ke? Okey. Dia bila berlakunya saman,
dia akan dalam mahkamah ni dia akan panggil defendant lah, macam kami, macam orang yang kena saman tu defendant lah, orang yang menyaman tu plaintiff, saya pun tak ingat lama dah kan. So selalunya saman tu yang kena bayar kalau saman tu ditujukan kepada syarikat organisasi media tu, maknanya saman tu kena, kalau dia menang ataupun syarikat media tu kalah, syarikat tu lah kena bayar saman tu. Tetapi sudah tentu bila syarikat company dah bayar saman, sudah tentu masa depan ataupun kerjaya wartawan terbabit akan orang kata habis lah. Kemungkinan dia akan dibuang kerja, atau kemungkinan dia akan tidak, orang kata disejuk bekukan, atau kemudian tak naik pangkat macam tu lah. Tapi selalunya wartawan tu sendiri dia akan berhentilah bila dia kena saman dan dia memang terbukti disebabkan dia punya kecuaian dari segi fakta kan sebenarnya, hingga menyebabkan company terpaksa menanggung dia punya saman tu. Akhirnya lalas dia akan workout sendirilah daripada syarikat tersebut. Kecuali saman tu betul-betul ditujukan pada orang itu. Contohnya saman tu ditujukan pada syarikat dia seorang saja. Maknanya saya lah kena bayar tu. Kalau tak boleh bayar, jadilah macam kes hajat, kena buat lelong dan sebagainya kan. Tapi kalau dalam konteks saman media ni, selalunya dia akan pergi ke organisasi itulah, di mana kalau kalah organisasi itulah kena bayar sendiri saman tu. Dan sudah tentu bila company yang kena bayar saman, wartawan yang terlibat akan berhadapan dengan masalah. Ada lagi? Dia okey. Pertanyaan ada Nizar kata tadi, apakah first and last? Dah tak nak buat lagi. Dia tak ada istilah tak nak buat lagi. Saya masih lagi mencintai dunia bidang kewartawan jenayah ni, tapi kita kita tengok platform lah kan Macam sekarang saya di Garasi TV. Takkan bila dengar ada orang kena bunuh saya nak pergi buat liputan pula. Tak kena pula dengan kita punya hala tuju kan Garasi bukanlah syarikat akhbar. Maknanya kalau platform tu ada, saya akan pergi. Maknanya kes antara, saya pun tak dapat nak ingat lah. Saya cover banyak sangat kes-kes ni. Tetapi di utusan dulu, yang last kali saya buat liputan adalah kes pembunuhan Atan Tuya Syaribu lah. Ramai. Lepas tu saya keluar daripada utusan. Ini pun lucu juga. Ramai orang ingat saya kena apa? Tindakan kerana menyiarkan kes pembunuhan Atan Tuya tu, semua tak ada kena-mengena pun. Saya mendapat tawaran yang lebih baik di tempat lain lah. Jadi saya belah kan. Di utusan yang last case saya cover adalah Atan Tuya. Di utusan sebenarnya banyak lah pembunuhan yang saya buat liputan lah. Yang saya direct terlibat lah. Bukan direct terlibat membunuh. Direct terlibat membuat liputan. Antaranya kes pembunuhan Norita Samsudin. Kes pembunuhan Kenny Ong. Kes pembunuhan Atan Tuya. Kes pembunuhan kes rompakan geng M16, kes tayar apa semua. Yes, yang perempuan arwah Suzaili Mokhtar. Suzaili Mokhtar pun masa tu yang buat liputan tu wartawan Kelang. Tapi dari segi follow up tu kita ada jugalah terlibat. Rompakan besar, kedai mas, geng tayar, geng M16, geng mamak apa semua. Itu semua zaman saya lah tu. Kemudian kalau kes pembunuhan yang saya sebutkan tadi, selepas tu bila saya ke Sinar Harian, antara kes-kes antaranya kehilangan Shalini. Ingat tak Shalini budak yang tak dapat jumpa sampai sekarang tu? Itu kemudian kes pembunuhan siapa tu yang mayatnya disumbat dalam beg tu. Sampai sekarang pun kita tak dapat lagi siapakah pembunuhnya. Kan? Itu semua kes-kes yang kalau saya nak recall apakah kes terakhir Susilawati saya tak terlibat. Ketika bila Susilawati tu saya dah masuk ke management level lah. Maknanya saya dah di atas lah. Saya tak ada turun kat ground lah. Tapi kita tahu macam mana siasatan kes tu. Kes Susilawati tu hebat tuan-tuan kerana kita tak jumpa bukti tau. Bukti adalah berdasarkan keadaan ataupun orang panggil circumstantial evidence. Di mana
Maka saya nak share sikit lah kes pembunuhan Susilawati ni, di mana polis nak dalam usaha nak cari bukti tu, bayangkanlah mayat tu dah dibakar, dah tinggal, dah tak ada apa dah, pisau pun dah tak ada apa semua. Jadi terpaksa berjalan, diorang atur 5, 6, dekat 10, 20 orang, jalan ramai-ramai, kutip sikit-sikit cari. Macam orang kata nak cari jarum dalam rumput tu. Itu kes pembunuhan Susilawati ni, punyalah nak cari bukti kan bukan senang. Sebab tu dalam kes Susilawati ni kita salute lah dengan Polis Diraja Malaysia, kerana walaupun mayat dah tak ada, abu pun dia tak jumpa, pisau apatah lagi apa semua, tapi bukti-bukti lain yang berjaya pegawai penyiasat kumpulkan itu berjaya menangkap pelakunya, dan suspek dan OKT telah pun dijatuhkan hukuman mati. Itu bagi saya satu yang luar biasa lah, kerana bayangkan bukan senang, mayat dah tak ada. Dan polis takkan nak reka-reka kan, tapi walaupun bukti fizikal tu tak ada, tapi dipanggil circumstantial evidence tu, bukti-bukti lain. Contohnya dia last kali dia jumpa OKT apa semua. Bukti-bukti itulah hanya menyebabkan di mahkamah tidak ada ragu-ragu dengan siasatan hingga menjatuhkan hukuman gantung pada pembunuh Allahyarham Susilawati. Ada soalan lagi tuan-tuan dan puan? Wih, sedap betul lah kopi ni. Kopi Wak Mat. Tapi kalau tak biasa minum yang pahit-pahit ni, fikir 2 kali jugalah. Tapi kalau anda betul-betul penggemar kopi ni, kena minum. Saya tugasan luar negara tu, saya kata wartawan jenayah ni dia bukan hanya sekadar melaporkan kes-kes pembunuhan, kes-kes rombakan dan sebagainya. Dia juga terlibat dalam liputan luar negara untuk kes-kes natural disaster dan sebagainya. Saya sendiri, selain daripada Aceh tsunami tu, peristiwa Aceh tsunami tu saya bukan pergi 2-3 hari tuan-tuan. Kami siap sewa rumah lagi di Aceh sebab punya lama duduk. Kan, kejadian tu sangat besar. Saya duduk hampir lebih sebulan lah. Kami sewa rumah kampung pula buat liputan direct daripada Aceh. Kemudian saya juga terlibat dalam liputan gunung berapi. Namanya Gunung Merapi di Yogyakarta. Gempa bumi di Yogyakarta. Kemudian tanah runtuh di Southern Leyte di Filipina. Kemudian yang lain tu banyak bukan yang bersifat jenayah, tapi atas kapasiti saya sebagai wartawan kanan, saya dihantarlah buat liputan sampai ke Afrika dan sebagainya. Banyaklah di Afrika tu saya pergi ekspedisi. Saya sebenarnya banyak di sebelah Afrika lah, sebab saya juga terlibat dalam mission kemanusiaan, pergi sampai ke Bangladesh, sempadan Myanmar dan sebagainya. Itulah. Banyak nak cerita satu persatu ni, saya nak recall balik. Tapi banyaklah boleh dikatakan sepanjang saya jadi wartawan selama 20 tahun lebih ni, saya dah pergi ke hampir 23, 24 buah negara di luar negara lah. Sebenarnya tuan-tuan, diam tak diam, saya dah ada 5 buah buku dah yang saya tulis. Buku pertama saya bukan saya tulis, tetapi compilation of catatan-catatan pendek saya di Facebook. Syarikat Karangcraft ada compile tulisan-tulisan pendek saya, catatan pendek saya di Facebook. Diorang compile dan diorang buat satu buku yang dipanggil Kriminal. Kriminal tu antara buku yang paling mendapat sambutan masa pesta buku di Maeb Sedang masa tu. Kemudian saya menghasilkan pula buku Kisah Benar Private Adam. Yang tu nanti satu hari nanti saya akan kupas. Sebab saya tak pernah lagi kupas secara detail tentang Private Adam ni, yang dikatakan menjadi mangsa kemarahan Sultan Johor ketika itu, yang bunuh adik dia kononnya lah. Kemudian saya lah yang orang kata saya dapat jumpa sendiri Private Adam. Beliau meninggal beberapa bulan lepas. Saya sempat jumpa sendiri, saya sempat korek sendiri apa sebenarnya yang berlaku, dan saya membuat saya punya sendiri penyiasatan. Saya pergi mendapatkan kembali dokumen-dokumen mahkamah apa semua, dan terbukti bahawa nak baca cerita sebenar tu, terhasillah orang kata buku dia panggil Konfesi Private Adam. Kemudian saya menghasilkan buku itu dalam bahasa Inggeris yang dipanggil Ammo Advocate.
Kemudian saya menghasilkan buku dengan rakan-rakan yang dipanggil Allah, saya pun itu kompilasi tulisan saya dengan 2 orang lagi wartawan yang lain. Jadi lebih kurang dalam 4-5 buah buku saya dah hasilkan. Tetapi buku mengenai pengalaman sebenar saya tu, saya dalam arti kata yang sebenar tu belum lagi. Belum lagi, kerana itulah saya beritahu banyak perkara bila kita nak tulis balik, dia mengambil kira banyak perkara, terutama sensitiviti keluarga. Sebab banyak kes-kes yang saya buat liputan ni adalah melibatkan aib. Jadi benda pun dah berlaku. Saya bukan risau faktor saman, tapi saya terpaksa fikirkan sensitiviti keluarga mangsa. Contoh kalau kes melibatkan seksual ni, dia itu yang paling berat lah kan, sebab nak jaga air muka keluarga dia apa semua. Jadi mungkinlah satu hari nanti doakan saya akan hasilkan sebuah buku pengalaman saya. Tapi tuan-tuan kena ingat, pengalaman 20 tahun, 23 tahun ni dalam bidang kewartawanan ni boleh dianggap kecil je. Ada lagi wartawan lain yang pengalaman 30, 40 tahun tuan-tuan. Jadi saya ni rasa kecil sebenarnya. Tapi orang kata adalah pengalaman sikit-sikit. InsyaAllah kalau ada masa saya akan hasilkan. Memang tak sabar nak buat buku. Lama dah saya tak nak buat buku. Saya lebih suka share begini. Saya suka share begini. Kalau saya menulis tu, yalah pertama ambil masa. Tapi saya lebih suka share cerita-cerita ni macam ni. Contoh yang lepak di kedai kopi ke, kalau tuan-tuan jumpa saya nanti masa pembukaan kafe garasi ke, sambil-sambil tu kita boleh sembang-sembang. Kan benda-benda macam tu saya suka lah. Nak menulis ni dia memerlukan komitmen. Tapi insya-Allah mana tahu berkat doa tuan-tuan dan puan-puan, satu hari saya akan hasilkan juga pengalaman saya. Oh, ada yang minta bercerita tentang Imam Samudra yang terlibat dalam Bali bombing, tak silap saya. Okey. Saya sikit je saya nak ulas tentang bab teroris. Suatu ketika dulu kan kita diancam oleh masalah teroris. Situlah saya berpeluang mengenali insan yang bernama Ayub Khan Maidin Piche. Yang sekarang ini adalah Datuk Ayub Khan yang pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik sekarang ni. Kalau nak tahu, itulah pengalaman pertama saya bertemu dengan beliau ketika beliau mengendalikan pasukan E8 ataupun anti-teroris di Bukit Aman. Di situlah saya mula mengenai kes-kes teroris. Saya membuat penyiasatan dan sebagainya, saya pun terlibat sehingga membawa saya ke pertemuan dengan ketua yang dianggap oleh negara barat ketua penganas lah, iaitu Ustaz Abu Bakar Bashir di Pondok Nguruki, Solo, Indonesia. Saya adalah satu-satunya wartawan Malaysia ataupun selain daripada wartawan Indonesia, saya adalah satu-satunya wartawan di dunia ini yang dapat menemu bual Ustaz Abu Bakar Bashir secara terus di rumahnya, di pondoknya di Nguruki, Solo. Di situlah saya ada bertemu dengan kes Imam Samudra ni. Imam Samudra ni kalau nak kupas ni dia terlibat dalam, disyaki terlibat dalam Bali bombing dan sebagainya, mendapat latihan membuat bom dan sebagainya, hinggalah beliau pun berjaya ditembak mati. Bukan ditembak mati, tak silap saya, dia ditangkap kemudian dijatuhkan hukuman mati oleh pihak kerajaan Indonesia. Kalau saya nak kupas Imam Samudra tu 3 hari 3 malam tak habis tuan-tuan. Tapi insya-Allah dari masa ke semasa saya akan cuba cerita sikit-sikit orang-orang yang begini. Yeah. Alright tuan-tuan dan puan-puan, diam tak diam dah 1 jam 15 minit dah kita ikut udara. Saya ambil slot ni sekejap sementara menanti sesi sale kita petang ni dan malam ni. Seperti yang kita beritahu tuan-tuan dan puan-puan, kami berterima kasih kepada anda kerana memberi sokongan pada garasi melalui pembelian produk-produk kami. Seperti mana yang Tuan Haji Zainal beritahu, ada 2 kelompok dalam pembaca di garasi ini. Pertama, dia beli produk betul-betul kerana dia nak pakai, dan yang kedua, kelompok pembaca yang beli produk kami kerana ingin membantu ataupun ingin bersama-sama kami, ingin memastikan bahawa garasi terus bersiaran hari ini, esok dan selamanya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, sekian
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dalam sesi sale sebentar lagi. Assalamualaikum.